Situasi semasa wabak ini memerlukan tindakan drastik diambil bagi memulihkan keadaan secepat mungkin. Dan untuk itu kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Bravo PM8, satu tindakan yang amat perlu walaupun berat hati dari seorang yang belum sebulan memegang jawatan. Sehingga hari ini, penularan wabak berkembang sangat pesat dengan 125 orang pesakit baru direkodkan hari ini, menjadikan jumlahnya 553 orang yang tertinggi di negara ASEAN. Mestinya dengan Perintah Kawalan 2 minggu ini, pasti ia akan memberikan lagi banyak sektor perniagaan dan kesan kepada pendapatan pekerja. Dan seperti yang kita ketahui, industri penerbangan sudah pun memulakan langkah-langkah seperti Malaysia Airlines yang menawarkan option cuti tanpa gaji. Begitu juga dengan industri perhotelan dan pelancongan yang begitu merasai kesan kemelesetannya dengan pembatalan tempahan yang menyebabkan kerugian jutaan ringgit kepada syarikat. Adakah mereka ini akan dibantu oleh kerajaan? Tanyalah PM8 kita. Cabaran nombor 2 PM8, cabaran ekonomi. Wabak ini memberi kesan yang amat besar kepada ekonomi global dan Malaysia. Kejatuhan pasaran saham Malaysia dengan indeks KLCI kini sudah menuruni paras 1,300 yang terendah sejak 2011. Dengan pengaliran keluar wang pelabur asing yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi negara juga semakin rendah dengan kadar GDP yang menguncup antara 0.8 hingga 1.2% di antara bulan Januari dan Februari. Begitu juga kejatuhan nilai mata wang berbanding US dollar yang sudah melepasi RM4.3 berbanding US dollar hari ini. Dan kesan yang besar juga menimpa sektor pekerjaan di seluruh negara yang bergabung dengan jumlah kehilangan kerja akibat wabak ini. So, apakah perancangan kerajaan dalam mengatasi isu ini? Ia akan menjadi satu cabaran besar untuk PM8 dan Menteri Kabinet yang baru dilantik mencari jalan penyelesaian terbaik untuk rakyat. Cabaran nombor 3 sepertinya cabaran politik. Perang merebut Putrajaya belum berakhir. Adakah kerajaan yang dilabelkan pintu belakang ini mampu bertahan hingga PRU15? Apakah percaturan seterusnya oleh lawan PM8, antaranya dari ahli Parlimen UMNO sendiri yang tidak berpuas hati dengan komposisi Kabinet PM8, juga dari Pakatan Harapan yang begitu kecewa dikhianati oleh PM8 dan geng Azamin Ali. Juga jangan lupa dari Tun Mahathir sendiri yang masih bercita-cita menjadi PM9. Juga suara tidak puas hati dari MCA yang hanya mendapat satu jawatan menteri dan sering rasa tidak dihargai dalam gabungan. Cabaran daripada kerajaan negeri seperti di Selangor yang sudah diberi ingatan oleh sultannya sendiri agar tidak terlalu banyak berpolitik. PM8 juga perlu mengawasi tindakan menteri barunya yang masih bertindak seperti berada dalam parti dan tidak sebagai seorang menteri nasional. Dan cabaran yang paling besar bila bermulanya sidang Dewan Rakyat bulan Mei nanti, kemungkinan Anwar Ibrahim akan menjadi ketua pembangkang semula. Apakah langkah yang akan diambil beliau? Apakah yang dimaksudkan dengan kenyataan ini? Berhati-hatilah PM8. Pandanglah kiri kanan. Kesimpulannya, adakah 3 cabaran besar ini dapat ditembuhi? Hanya masa yang akan menentukan kedudukan PM8 kita.